Sains Tingkatan 5 KSSM Bab 5 Sebatian Karbon. Tahukah anda bahawa berlian itu terdiri daripada unsur karbon? Dan karbon dalam bentuk grafit boleh mengkondaksikan arus elektrik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar sains bersama cikgu dalam tajuk Sebatian Karbon. Dan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan standard kandungan 5.1 pengenalan sebatian karbon, standard pembelajaran 5.11 mengenal pasti sebatian karbon dalam alam. Kita akan belajar tentang pengenalan kepada sebatian organik dan sebatian bukan organik. Standard pembelajaran 5.12 menjelaskan kepentingan kitar karbon. Di sini kita akan belajar tentang mengilustrasikan kitar karbon dalam bentuk gambar raja. Kembali kita bersama cikgu dalam channel Cikgu Surai. Dari Khalid Masud. Times make the carbon a diamond. Pernahkah anda terfikir apakah itu sebatian karbon? Adakah gas helium di dalam belon, kalsium karbonat, buah apel dan gas karbon dioksida merupakan sebatian karbon? Jika apa yang anda fikirkan adalah sama seperti di bawah, maka jawapan anda adalah betul. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang sebatian karbon, adakah anda tahu apa itu unsur karbon? Unsur karbon. Unsur karbon merupakan unsur bukan logam. Ianya berada dalam kedudukan kumpulan 14 di dalam jadual berkala unsur. Ia boleh bergabung secara kimia dengan unsur-unsur lain untuk membentuk pelbagai sebatian karbon. Mari kita lihat apakah itu yang dimaksudkan dengan sebatian karbon. Sebatian karbon boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik.
Sebatian karbon organik berasal daripada benda hidup, sama ada daripada haiwan dan juga tumbuhan. Manakala sebatian karbon bukan organik berasal daripada benda bukan hidup, seperti gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, kalsium karbonat. Contoh sebatian karbon organik adalah petroleum, sutera, arang kayu, manakala contoh bagi sebatian karbon bukan organik ialah batu kabur dan gas karbon dioksida. Perbezaan sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Pertama, dari segi sumber. Sebatian karbon organik berasal dari benda hidup, manakala bukan organik berasal dari benda bukan hidup. Yang kedua, kandungan unsur bagi sebatian karbon organik terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, manakala bukan sebatian karbon organik terdiri daripada unsur karbon, oksigen dan unsur-unsur logam. Yang ketiga, bilangan atom karbon. Sebatian karbon organik mempunyai banyak bilangan atom karbon, manakala bukan sebatian organik mengandungi sedikit bilangan atom karbon. Dan yang keempat, sebatian karbon organik tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik, manakala sebatian bukan organik pula hanya larut dalam air, asid dan juga alkali. Sekarang kita akan belajar tentang kitar karbon. You will die but the carbon will not. Its career does not end with you. It will return to the soil and there a plant may take it up again in time, sending it once more on a cycle of plant and animal life. Betul kan? Cakap Jacob Bronowski ni? Tahukah anda data yang telah dikeluarkan pada 4 Ogos 2020 oleh Science and Information for a Climate Smart Nation yang bertempat di USA menunjukkan tren peningkatan pembebasan gas karbon dioksida di ruangan atmosfera. Kitar karbon. Kitar karbon merupakan proses pengambilan, penggunaan dan pengembalian gas karbon dioksida dalam atmosfera secara berterusan. Ia merujuk bagaimana unsur karbon dikitar, bertujuan untuk mengekalkan 0.03% kandungan gas karbon dioksida di dalam atmosfera dengan cara karbon dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik melalui proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Kitar karbon. Kitar karbon melibatkan proses fotosintesis, melibatkan proses respirasi oleh tumbuhan, oleh haiwan dan juga bahagian sel di dalam akar, serta melibatkan proses pembakaran juga proses perebutan. Kitar karbon bermula dengan proses pengikatan gas karbon dioksida yang ada di atmosfera oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Maksudnya gas karbon dioksida yang ada di udara
digunakan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, dalam tumbuhan hijau sudah ada unsur karbon. Okey, jika tumbuhan hijau ini dimakan oleh haiwan, manusia, jadi haiwan, manusia mengambil unsur karbon tersebut. Jika haiwan, manusia, tumbuhan mati, ia akan mereput dan membebaskan semula gas karbon dioksida di samping akan membentuk mineral karbon atau bahan api fosil jika mati dalam masa yang lama. Contohnya berjuta-juta tahun. Okey, ini kita cerita tentang penggunaan karbon dioksida oleh tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita lihat bagaimana pula karbon dioksida boleh dibebaskan ke atmosfera. Pertama, melalui proses respirasi. Okay. Respirasi ini sama ada oleh tumbuhan, oleh haiwan ataupun manusia. Proses ini akan membekalkan gas karbon dioksida ke atmosfera. Dan satu lagi, proses perebutan haiwan mati tadi akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, bahan api fosil yang digunakan sama ada daripada bentuk petroleum, gas asli, arang batu, jika digunakan dalam proses pembakaran, ia juga akan membebaskan gas karbon dioksida. Karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 cara. Yang pertama, melalui respirasi, kedua, pembakaran dan yang ketiga, penguraian. Respirasi ialah satu proses yang berlaku dalam sel melibatkan tindak balas antara oksigen dan glukosa untuk menghasilkan gas karbon dioksida, air dan juga tenaga. Proses pembakaran. Pembakaran bahan api fosil membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan pembakaran hutan juga membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Penguraian. Penguraian ialah proses perebutan oleh bakteria dan kulat pengurai. Semasa proses ini, karbon dioksida dibebaskan ke dalam atmosfera. Fotosintesis ialah tindak balas yang berlaku dalam tumbuhan hijau dengan kehadiran cahaya matahari antara air dan juga karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Dalam tindak balas ini, gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh haiwan, tumbuhan, manusia, pembakaran bahan api fosil akan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber makanan sendiri. Kepentingan proses fotosintesis yang pertama, membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri
Kedua, membekalkan makanan kepada haiwan. Ketiga, menambah kandungan oksigen dalam udara. Dan yang keempat, menyingkirkan karbon dioksida berlebihan dari udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida di dalam udara. Berikut adalah isi penting yang telah dibincangkan dalam perbincangan hari ini. Harap para pelajar dapat menguasai topik yang telah dibincangkan. Untuk latihan, sila rujuk buku teks muka surat 144, sila buat aktiviti 5.1 dan praktis formatif 5.1. Buat di dalam buku latihan pelajar. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton channel Cikgu. Jangan lupa untuk like, subscribe, share and comment. Okay, bye. Jumpa lagi.